Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan sambung menerangkan bagaimana kita boleh membina persamaan kimia berdasarkan maklumat yang diberi. Okay, soalan ni sebenarnya kita dah bincang di video yang sebelum ni. Okay, so saya cuma sekali terangkan sekali lagi. Contohnya soalan 1, natrium dia adalah atom, simbol dia adalah Na, oksigen adalah molekul, formula dia adalah O2. Okay, mesti dalam bentuk O2. Natrium oksida dia adalah ion. Okay, kita boleh tulis ion natrium, Na positif dan oksida dia adalah O2 negatif. Okay, disebabkan charge dia tak sama, okay, tak sama, so dia kena darab 2, maka dapatlah Na2. Lepas kita dah dapat semua formula, okay, kita tengok adakah bilangan atom dia sebelum tindak balas dengan selepas tindak balas adalah sama. Di sini Na ada 2, sini tak ada. So kita kena cuba, O sini ada 2. So kita sekarang tak boleh ubah lagi nombor yang di bawah. Okay, nombor yang di bawah yang kecil ni adalah formula untuk bahan tersebut atau hasil tersebut, formula kimia. So sekarang kalau kita nak cari bilangan, maka kita perlu darab nombor di depan. Okay, menggantikan macam nombor matematik biasa. Kita hanya boleh darab nombor di depan formula kimia. Contohnya sekarang oksigen sini ada 2, maka kita darablah 2 di depan. Lepas tu kita akan kira macam matematik. 2 darab 2 sini 4. Ada 4 natrium. Okay, 2 darab ni tak ada nombor ni. Okay, tak ada nombor tu 1. So ada 2 oksigen. So sini sekarang 2 ni menunjukkan dia ada 2 atom oksigen. So adalah 2 juga. So sekarang cuma natrium aja yang tak ada. So ni 4. So kita perlu depan ni darab 4. So akhirnya natrium pun ada 4 atom natrium. Maka senanglah untuk kita seimbangkan dia. Ini yang kita kata persamaan kimia yang seimbang. Saya ulang nombor yang kecil adalah daripada formula kimia. Kerana kita dapat formula kimia, ingat balik dia menerima elektron atau dia berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okay, kalau dia punya charge tak sama, kalau kita nak seimbangkan, memang kita darab 2 lah. Rujuk balik nota yang kita belajar. Bagaimana boleh dapat formula ion dengan formula molekul. Okay, seterusnya soalan 2. Magnesium adalah atom, simbol dia, formula dia adalah M huruf besar, G huruf kecil. Oksigen biasalah molekul, O mesti 2. Magnesium oksida. Sini ada satu logam, sini bukan logam, maka dia adalah ion. Ion dia kita tulis Mg 2 positif, O 2 negatif. Okay, formula yang kita dapat Mg, O mesti 2. Okay, di sini charge dia 2 positif, 2 negatif, seimbang, maka kita tak perlu darab apa-apa nombor. Kita tulis saja MgO. Okay, seterusnya kita tengok persamaan dia. Magnesium bertindak balas dengan O2 menghasilkan MgO. Tapi bilangan dia tak sama. Sini oksigen ada 2. Sini ada 1. Okay, ingat macam saya cakap, dah tak boleh ubah nombor yang di bawah kecil ni. Maka kita ubahlah nombor di depan dia. Matematik. So kita darab 2 di depan. Maka oksigen sekarang dah ada 2. Okay, tapi sekarang magnesium dah disebabkan darab 2 tu kat depan, dah jadi 2 magnesium. Sini oksigen ada 2 tu betul. Okay, seimbang. Okay, tapi sini magnesium ada 2. Maka depan sini kita kena darab 2 supaya magnesium pun jadi 2. Barulah kita panggil ini adalah persamaan kimia yang seimbang. Okay, soalan 3 pun sama. Kita tengok kuprum 2 oksida. Okay, kuprum 2 adalah logam. So kita tahu dia mesti ion. Ion kuprum 2 adalah Cu2 positif. Okay, oksida biasalah O2 negatif. Okay, charge dia kalau sama, maka kita gabungkan saja. CuO. Hidrogen, okay, lagi satu molekul, formula dia adalah H2. Oksigen, hidrogen, formula dia mesti H2. Tapi kalau dia atom, H sahaja. Okay, kuprum adalah atom, ni adalah Cu sahaja. Air adalah molekul. So, apabila kita bertindak balas, kita semak kuprum ada 1, selepas tindak balas pun ada 1, oksigen ada 1, yang selepas bertindak balas pun ada 1, hidrogen ada 2, selepas pun ni. Maka kita kata ini sudah seimbang. Yang keempat, soalan 4, lithium oksida. Lithium adalah positif, okay, oksida adalah O2 negatif. So charge dia tak seimbang, okay, maka kita perlu panggil lagi satu atom lithium untuk mendema elektron. So akhirnya kita ada 2 lithium mendema 2 elektron kepada satu atom oksigen. Membentuklah satu sepatian ion dinamakan lithium oksida dengan formula Li2O. Air adalah molekul H2O. Okay, lithium hydroksida ini pun adalah ion
Di mana litium adalah Li positif, hidroksida adalah OH negatif. Charge dia adalah sama, maka kita gabungkan saja. Lepas kita tengok persamaan dia, ni tak seimbang kerana litium sini ada 2, sini litium ada 1. Okay, kita cuba darab 2 di depan. So akhirnya litium dah jadi 2. Tapi sini oksigen pun jadi 2, hidrogen pun jadi 2 kan. So kita semak balik. Okey, litium sini pun ada 2, betul. Okey, oksigen dia akan jadi 2 juga, sebiji dengan sebiji. Hidrogen memanglah 2 biji. Maka semua adalah seimbang. Itu cara kita semak adakah dia seimbang atau tidak seimbang. Okey, soalan 5. Okey, kalium bertindak balas dengan air menghasilkan kalium hidroksida dengan hidrogen. Okay, kita tengok kalium adalah atom. Apabila logam saja mesti atom. Dia tak campur dengan lain. Dia adalah atom. Formula dia adalah K sahaja. Tak ada charge. Air adalah H2O. Molekul. Kalium hidroksida adalah ion. So, K, kalium adalah K positif. Hidroksida adalah OH negatif. Charge dia adalah sama. Maka kita tulis KOH. Hidrogen adalah molekul adalah H2. Okay, persamaan dia kita cuba tambahkan. Lepas tu kita cuba seimbangkan dia. Mana yang tak sama, kita darab. Contohnya di sini, mana yang tak ada. Semua tak ada. So, kita kena ubahlah. Cuba daripada mana, kita cuba darab 2 di hidrogen. Sini mendarab 2, sini mendarab 2. So, akhirnya kita dapat K ada 2. Hidrogen ada 4. Sebab 2 darab 2 kan. Jadi 4. Oksigen ada 2. So, kita darab 2K. Oksigen pun ada 2. Hidrogen ada 2, tambah lagi sini ada 2. So jumlahnya ada 4 hidrogen juga. Okey, maka semua seimbang. Itu cara kita semak ya. Semua seimbang. Okey, soalan 6. Okey, soalan 6, asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik dia ada H positif, ni ion hidroklorik, klorik dia adalah klorida daripada sini. Cl negatif. Lepas tu kita tengok dia punya charge dia adalah sama, maka kita tulislah HCl sahaja. Okey, zinc kita tengok zinc adalah atom, maka formula dia adalah Zn sahaja. Huruf besar sila bezakan. Okey, zinc klorida ini adalah ion. Okey, sebab dah campur Zn 2 positif, klorida adalah Cl negatif. Okey, charge dia tak sama, so sini kena darab 2. So kita akan dapat zinc Zn1, Cl ada 2. Hidrogen adalah molekul. Okey, dah soalan 6 kita dah boleh hafal lah. Okey, kita cuba buat persamaan hidroklorik bertindak balas dengan zinc, dapat zinc klorida dengan H2. Okey, so sekarang kita semak adakah dia sama. Okey, yang tak sama sini nampak. Ni ada 2, H pun ada ni. So kita cuba darab 2 di depan supaya adakah dia sama. Okay, kita cuba darab. Kalau salah padam buat lagi, tak apa. Okay, so sekarang kita semak. Kalau lepas kita darab 2, hidrogen ada 2, klorida pun ada 2, zinc memang 1. Okay, sini zinc memang 1. Ni klorida ada 2. Okay, hidrogen ada 2. So, semua dah seimbang. Sama sama banyak. Okay, so selesai. Okay, seterusnya soalan 7. Asid sulfuric. So, ini adalah apabila ada asid, ingat mesti ada H positif. Sulfuric daripada sulfat. SO4, 2 negatif. Okay, disebabkan charge dia tak sama, so sini kena darab 2. Supaya nak jadikan 2 kan. So, kita akan dapat H ada 2. Okay, SO4. Okay, magnesium adalah atom. So, formula dia adalah Mg. Ion magnesium sulfat adalah ion. Magnesium adalah Mg, 2 positif. Sulfat adalah SO4, 2 negatif. Hidrogen adalah molekul H2. Okay, dan dia punya charge adalah sama, 2 positif, 2 negatif. Maka tak perlulah kita darab. Kita gabungkan saja MgSO4. Lepas tu kita buat tindak balas persamaan dia. Asid sulfurik bertindak balas dengan magnesium menghasilkan magnesium sulfat tambah hidrogen. Okay, sambil tulis, sambil sebut supaya kita biasakan perkataan dia dengan formula dia. Okay, asid sulfurik bertindak balas dengan magnesium menghasilkan magnesium sulfat dengan hidrogen.
Lepas tu kita semak, adakah dia dah seimbang? Hidrogen ada 2, sini hidrogen ada 2, SO4 ni SO4, magnesium 1, magnesium 1. Maka persamaan kimia yang seimbang, kita tak perlulah darab nombor. Memang dia dah seimbang. Okay, cuma di sini sila bezakan awak punya magnesium, M tu huruf besar tu bagaimana sebab saya tengok hari tu ada lagi belajar lagi huruf M besar dengan huruf N kecil masih lagi sama. Okay, yang ke-8, asid nitrik. Saya tukar warna pula biru. Asid nitrik ni adalah ion, H positif, nitrik adalah daripada nitrat. Okay. So, charge dia sama. Kita tengok charge dia adalah sama, maka dia adalah HNO3. Okay, kuprum 2 oksida ini adalah ion. Kuprum 2 Cu2 positif. Oksida O2 negatif. Okay, charge dia adalah sama. Kita semak, charge dia sama, maka ini adalah CuO. Kuprum 2 nitrat. Okay, ini adalah ion. Okay, nitrat adalah NO3 negatif. Okay, disebabkan charge dia tak sama, sini kena darab 2, maka kita akan buat kurungan Cu buat kurungan. Sebab ni ada 2 unsur huruf besar, kurungan 2. Okay, air biasalah molekul, so sini adalah H2O. So kita buat persamaan asid nitrik bertindak balas dengan kuprum 2 oksida menghasilkan kuprum 2 nitrat. Sambil sebut, sambil tulis lama-lama kita dah biasalah dengan dia punya nama dengan formula. Okay, lepas tu kita tengok nitrat. Nitrat sini ada 1 saja, tapi nitrat sini ada 2. So kita cuba darab 2 di depan. Cuba dahulu. Okay, so asid nitrik tambah kuprum 2 oksida, okay, menghasilkan kuprum 2 nitrat dengan molekul air. Okay, lepas tu kita semak adakah semua dah betul. Okay, nitrat ada 2, so darab 2. Hidrogen ada 2, sini ada 2. Oksigen ada sebiji lagi kat belakang. Kuprum. Okay, seimbang. Okay, itu cara kita buat dengan cepat. Okay, asid hidroklorik sama, ini adalah ion. Okay, asid H positif, hidroklorik daripada klorida. Charge dia sama, so HCl. Okay, persamaan HCl. Salin balik aja. Okay, natrium hidroksida ini adalah ion. Na positif natrium hidroksida, ion dia adalah OH negatif. Charge dia sama, so NaOH. So sini pun NaOH. Okay, natrium klorida ini adalah ion. Na positif, Cl negatif. So NaCl. So sini pun NaCl. Air molekul. Dah lama so kita dah lama-lama dah tahu. So asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dengan air. Lepas tu kita semak semua satu-satu aja. Hidrogen sebiji, Cl sebiji, hidrogen Na sebiji, O sebiji, H lagi sebiji. So H2. Okey, so akhirnya semua seimbang. Salin balik saja. Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dengan air. Okay, soalan 10. Asid hidroklorik lagi. Boleh buat cepat. Ini Cl. So ini HCl. Kalsium karbonat. Kalsium Ca2 positif. Karbonat CO3 2 negatif. Okay, charge dia sama. So tak perlu darab. Tak payah buat kurungan. Kalsium klorida. 2 positif. Ini ion Klorida adalah Cl negatif. So charge dia tak sama. Nampak So sini kena darab 2. So kita kena CaCl2. Okay, air adalah H molekul. So H2O. Okay, karbon dioksida ini pun molekul CO2 kan. So kita semak asid hidroklorik bertindak balas dengan kalsium karbonat CaCO3 menghasilkan kalsium klorida CaCl2, air H2O, karbon dioksida CO2. Okay, so kita semak adakah semua seimbang. Okay, ini ada 2, tapi sini tak ada 2. So kita darab 2 ke depan. Okay, hidrogen, asid hidroklorik, kalsium karbonat. Lagi apa? Kalsium klorida, tambah air, tambah karbon dioksida. Kita semak, semua dah seimbang. Okay, H ada 2, H ada 2. O 1 tambah 2 dah jadi 3, CO3. Okay, itu cara kita buat. Okay, semakin buat semakin cepat. Okay, seterusnya soalan 11. Okay, barium nitrat. Okay, barium nitrat adalah ion.
So barium adalah Ba2 positif, nitrat adalah NO3. So charge dia tak sama, so perlu darab 2. Apabila perlu darab 2, kita perlu buat kurungan. Okay, natrium sulfat. So ini adalah ion, natrium adalah Na positif. Sulfat SO4 2 negatif. Okay, charge dia tak sama, so perlu darab 2. So ini adalah Na2 SO4. Okay, barium sulfat. Ini buat ion juga. So, barium 2 positif. Sulfat SO4 2 negatif. Okay, charge dia sama. So, BaSO4. Tak payah darab-darab. Okay, ini buat ion juga. Natrium adalah Na positif. Nitrat adalah NO3 negatif. Charge dia sama. So, tak perlu darab. Salin saja. So, kita akhir kemaskinikan dia. Persamaan adalah barium nitrat bertindak balas dengan natrium sulfat. Okay, menghasilkan barium sulfat. Lama-lama kita dah boleh hafal dengan natrium nitrat. NaNO3. Okay, lepas tu kita semak. Oh, sini ada 2. Sini tak ada. Lagi mana? Sini ada 2. Sini pun tak ada. So, kita cuba darab 2 di depan sini. NaNO3. Dia pula yang kena darab 2. So, barium nitrat BaNO3 kurungan 2 tambah natrium sulfat Na2SO4 menghasilkan barium sulfat BaSO4 tambah 2 natrium nitrat. Okay, soalan 12. Argentum nitrat. Ini adalah ion. Argentum adalah Ag positif. Nitrat adalah NO3 negatif. So, charge dia sama. So, tak payah buat kurungan. Okay, kalium klorida K positif, klorida Cl negatif. So tak payah darab juga, charge dia sama. Okay, argentum klorida. Ini ion juga. So Ag positif, klorida Cl negatif. So tak payah darab juga. Ini kalium K positif, ini nitrat adalah ni. Semua positif 1, negatif 1. So senang. Tak payah darab-darab. So apabila kita tulis je, tahulah tak payah darab-darab, mesti semua dah seimbang. Okay, kalium klorida menghasilkan argentum klorida dengan kalium nitrat. Okay, maka yang seimbang pun sama. Argentum nitrat bertindak balas dengan kalium klorida menghasilkan argentum klorida dengan kalium nitrat. Okay, kalsium karbonat. So kalsium adalah ion sebab dia ada logam dengan bukan logam. Okay, kalsium adalah 2 positif, karbonat adalah 2 negatif. So, charge dia sama. So, tak payah darab. Okay, CaCO3. Kalau awak sudah hafal lagi bagus. Kalsium Ca2 positif. Oksida O2 negatif. So, charge dia pun sama. So, kalsium oksida. Karbon dioksida ini adalah molecules. Okay, CO2. So, persamaan dia adalah kalsium karbonat. Apabila dipanaskan, dia tak cakap lah tapi saya tahulah, dipanaskan menghasilkan kalsium oksida dengan karbon dioksida. So kita semak, kalsium 1, 1, karbon 1, 1, oksigen ada 3, sini 1 tambah 2, 3. So seimbang. Okay, kalsium karbonat menghasilkan atau mengurai menjadi kalsium oksida dengan karbon dioksida. Dah selesai. Okay, zinc atom. Formula dia Zn. Tak ada charge ini yang bergabung baru ion, baru ada charge. Dah lama ingat bila nak guna charge, bila tak guna charge. So Cu2 positif dengan SO4 memang dia gabung saja. Zinc Zn ini adalah ion dah sebab dia dah campur dengan sulfat. SO4 2 negatif. So dia pun tak payah darab, gabung saja sebab charge sama. Okay, kuprum sendiri saja ini adalah atom. So formula dia adalah Cu saja. Maka persamaan dia adalah apabila zinc bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat menghasilkan zinc sulfat dengan kuprum. Lepas tu kita semak seimbang tak? Zinc ada 1, sini ada 1, kuprum 1, 1, SO4. Maka inilah persamaan kimia yang seimbang. Okey, ini yang seimbang. Tak payah darab nombor. Cuma kena bezakan huruf besar dengan huruf kecil. Kalau tak boleh bezakan, memang nanti kena tolak markah. Okay, soalan 15. Magnesium adalah atom.
So ini Mg. Oksigen ini adalah apa dia? Molekul. O mesti 2. So magnesium oksida ini adalah ion. So Mg 2 positif, O 2 negatif. So dia sama. MgO. So persamaan dia magnesium bertindak balas dengan oksigen. Sebut oksigen tapi kita tulis O2 menghasilkan magnesium oksida. Okey, disebabkan sini ada 2 biji oksigen, sini 1 aja. Kita cuba darab 2 di depan. Depan sini pun kena darab 2 sebab magnesium dah jadi 2. So akhirnya 2 magnesium, 2 mol magnesium ya, kalau kita lepas ni kita akan belajar bilangan mol. Okey, 2 mol magnesium oksida. Okey. Natrium adalah atom. So formula dia adalah Na. Klorin adalah molekul, dia adalah Cl2. Okay, seperti saya nota yang saya bagi klorin, bromin, iodin, oksigen, hidrogen, nitrogen adalah molekul mesti berdua-duaan. Okay, letaklah 2. Natrium klorida ini adalah ion, Na positif, Cl negatif. So charge dia adalah NaCl saja. Tak payah darab apa-apa. So apabila natrium bertindak balas dengan klorin, Cl2 menghasilkan NaCl. So apa yang kita perlu buat, tengok sini adalah 2, sini adalah 1. So kita cuba darab 2 di depan. So NaCl. Okay, sini Cl2. Tapi natrium dah jadi 2. So darab lagi 2 di depan natrium. So kita akan dapat 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okay. Okay, ferrum. Ferrum adalah logam, so dia adalah atom. Formula dia adalah Fe, tak ada charge. Okay, bromin dia adalah molekul, so dia tak ada charge, so dia adalah Br2. Ini logam campur pulakan logam, so ferrum 3 maksudnya ferrum 3 positif. Bromida itu ion, Br negatif. So tak seimbang, ini nak jadi 3, so kena darab 3. So kita akan dapat Fe Br3. So persamaan dia adalah apabila ferrum bertindak balas dengan bromin, Br2 menghasilkan ferrum 3 bromida, FeBr3. Okay, disebabkan ni ada 2 biji, sini ada 3. So kita buat matematik lah. Cari dia punya kandaan sepunya terkecil. So senang tu 6. So saya darablah 2 di depan. Sini kalau 2 darab 3, FeBr3. So matematik kalau ni 2 darab 3 dah jadi berapa? 6 bromin. Betul 6 bromin. So sini kena darab 3 supaya 3 darab Br2 ni. 3 darab 2 pun 6 juga, 6 bromin. Tapi sekarang ferrum sendiri kena darab 2 sebab ferrum dah jadi darab 2 kan. So itu akhirnya 2 mol ferrum bertindak balas dengan 3 mol bromin menghasilkan 2 mol ferrum 3 bromida. Yang langkah terakhir adalah secara matematik kita darabkan nombor di depan supaya bilangan atom sebelum tindak balas dengan selepas tindak balas adalah sama. Okay, 18. Magnesium oksida, ini adalah ion. Magnesium adalah Mg 2 positif, oksida adalah O 2 negatif. Charge dia sama, maka MgO. Tak payah buat apa. Nitrit, asid nitrit H positif, nitrat NO3 negatif. Charge dia pun sama, so HNO3. Magnesium nitrat adalah ion. Magnesium Mg2 positif. Nitrat adalah NO3 negatif. Tak sama charge, perlu darab 2. So Mg nitrat kena buat kurungan. Darab 2. Air adalah molekul. So H2O. So apabila magnesium oksida bertindak balas dengan asid nitrit HNO3 menghasilkan magnesium nitrat MgNO3 kurungan 2 dengan air. Seperti biasa kita semak. Sini nampak ada 2. So sini tak ada. So sini kena darab 2 di depan. So asid nitrit kena darab 2 di depan. Maka yang lain tu kita semak adakah dia sama dah. Magnesium nitrat MgNO3 kurungan 2 H2O. Okay, dah sama semua dah sama. Biasanya lah untuk kimia kita tak banyak nombor 2, 3, 4 je yang kita darab. Jarang pun sampai 5, 6, 7. Okay. Nitrogen dengan hidrogen. So nitrogen macam saya tadi cakap, dia adalah molekul. So N
Hidrogen adalah molekul H2. Amonia molekul tapi dia adalah NH3. So apabila persamaan dia nitrogen bertinambah dengan hidrogen, anak panah dia memang separuh pergi separuh balik. Jangan pergi ubah dia, jangan pergi padam. So kita tengok sini ada 3, sini ada 2. Macam tadilah kita cuba darab 2 di depan. So NH3. So 2 darab 3 6. So sini pun kena darab 3. So H2. N dah memang ada 2. Okeylah. Tak payah darab. So kita akan dapat 1 mol nitrogen bertinambah dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol amonia. Itulah cara kita seimbang. Nombor dia pun apa perasan? 2 atau 3, 2 atau 3 saja. Last sekali, asid sulfurik ini adalah ion. Asid adalah H positif, sulfurik adalah SO4, 2 negatif. Charge darab 2, so kita ada H2SO4. Amonia, macam tadi saya cakap, molekul ini adalah NH3. Amonium sulfat ini adalah ion. Amonium, ingat, NH4 positif. Sulfat SO4, 2 negatif. So bilangan charge dia tak sama. So kena darab 2. So apabila darab 2, dia kena buat kurungan. Sebab sini ada 2 unsur yang huruf besar. So NH4 kurungan 2 SO4. Barulah kita buat tindak balas. Asid sulfurik H2SO4 bertindak balas dengan amonia NH3 menghasilkan amonium sulfat NH4 kurungan 2 SO4. So sekarang kita dah mahir. Sini ada 2. Betul. Sini tak ada. So kita cuba darab 2 di depan. Kita cuba darab 2 di depan. Kita cuba dahulu NH3. So asid sulfurik salin balik menghasilkan amonium sulfat. So NH4 2 SO4. So sekarang kita semak nitrogen. Ada 2. Hidrogen 4 darab 2 sama dengan 8 hidrogen. So kita semak. Adakah sini nitrogen? Nitrogen ada 2. 2 darab N ni 2. Hidrogen. Tengok. Sini ada 2. Sini adalah 2 darab 3 sama dengan 6. So 2 tambah 6, 8 hidrogen. Maka seimbanglah untuk persamaan tersebut. Maka akhirlah untuk latihan persamaan kimia. Buat banyak kali, jangan cuba nak menyalin jawapan saya. Cuba buat sendiri dan semak jawapan dengan saya. Awak akan rasa sangat senang saja untuk buat persamaan kimia. Sekian, terima kasih.